Ketika tadi saya ajukan kepada Dr. Kamilin berkenaan dengan satu hujah yang mengatakan hadis palsu tidak bererti amalannya palsu. Mohon komen, Doktor. Baik. Daripada secara umumnya ada betul. Maksudnya kalau kata sesuatu hadis itu palsu tidak bererti amalan tersebut palsu. Tapi kita kena teliti. Maksudnya dalam hadis ni nak ajar kita kritis untuk nak kita fikir. So kalau kata contohlah kita kata baca surah Al-Fatihah itu bagus. Jadi baca surah Al-Fatihah itu semestinya dituntut. Dan kita kena baca dalam Al-Quran, dalam salat kita boleh baca secara umumnya di luar waktu salat kita. Tetapi sekiranya ada misal kata hadis yang dibuat mendustakan tentang kelebihan surah Al-Fatihah. Contohnya dia buat hadis siapa yang baca surah Al-Fatihah maka keretanya tidak akan dicuri. Kan? Ataupun siapa yang membaca Al-Fatihah sekian banyak maka dia boleh dapat sekian, dia boleh terbang, dia boleh, contohlah, itu saya bagi satu contoh. Maka sebagai ilmuwan hadis yang jujur, sebagai seorang mukmin, kita kena bezakan di antara satu dan satu perkara yang lain. So kita boleh, bila kita kaji hadis yang dipalsukan tadi, kita kena kata palsu. Kita kena kata palsu sebab Nabi tak kata. So maksudnya amalan tersebut betul boleh diamalkan, tetapi nak sandarkan kelebihan-kelebihan tersebut kepada Nabi SAW yang baginda tidak berkata sedemikian, itu maksudnya kita telah berdusta di atas Nabi SAW. Cuma ada isu-isu yang kita tengok berlaku perbezaan penilaian para ulama hadis dalam daripada sudut nak menilai satu hadis tersebut. Tapi kita tak boleh jadikan alasan khilaf itu sebagai satu dalil untuk nak menyekat kesuburan ilmu. Bila kita kata hadis ini palsu, jangan, ada orang beritahu dia kata tak boleh sebab ada yang tak kata palsu. So dia kata khilaf ni terus kita kata bukan palsu. Bukan satu syarat untuk kita nak menghukum satu-satu hadis itu mesti kena ada ijma', satu kesepakatan menilai hadis itu sebagai palsu ataupun sebagai sahih. Ini kerana penilaian ini subjektif kepada setiap individu ataupun ulama' yang mengkaji. Tapi khilaf bukan dalil untuk kita menutup mata daripada mencari kebenaran. Betul, ulama' hadis dia ambil berat tentang kesucian hadis Nabi. Ulama' hadis berhati-hati nak menilai satu hadis itu sebagai hadis yang palsu. Tetapi sekiranya satu hadis itu telah disabitkan kebatilannya, mereka tidak akan teragak-agak untuk menghukum dusta. Memang para ilmuwan hadis sejak dulu lagi dah gariskan, dah banyak kriteria-kriteria yang boleh diterima, hadis ni boleh diterima ataupun ditolak. Dan perbezaan boleh berlaku berdasarkan kepada penentuan kriteria tersebut. Macam mana ulama berbeza pandangan daripada sudut nak bagi tahu hadis ni mursal ataupun tidak. Tetapi dalam perbahasan hadis palsu, biasanya kita akan tengok dia berlegar di sekitar hadis ini palsu ataupun dhaif jiddan. Dhaif jiddan ni sangat lemah ataupun rapuh. So daripada sudut khilaf kriteria, penentuan kriteria itu boleh jadi berlaku. Tetapi jaranglah kita kata hadis itu berlaku khilaf di antara palsu ataupun sahih, atau antara palsu ataupun hasan. Dan biasanya dia akan berlegar di antara dhaif jiddan ataupun palsu. Itu kebiasaannya. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz.